Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi alhamdulillah malam ni kita dapat bersama-sama dalam kelas pengajian ilmu saraf kita, iaitu pada malam ni kita dah sampai ke halaqah yang ke-10 dah, alhamdulillah. Dan pada malam ni kita akan baca tajuk Al-Mujarrad wal Mazid. Al-Mujarrad wal Mazid. Baik, kita tunggu sekejap lagi. Kemungkinan sahabat-sahabat kita tengah on the way. Dalam seminit dua lagi saya akan mula, insya-Allah. Sambil-sambil tu saya nak war-warkan, iaitu pada semalam dan juga pada malam ni sebenarnya. Semalam dan malam ni. Malam ni bermula pukul 10. Maknanya semalam pukul 10, malam ni pukul 10. Sahabat-sahabat yang nak belajar ilmu saraf juga, boleh ikut kelas online Dr. Rosdi. Dr. Rosdi ni dia bekas pensyarah UM. Kemudian sekarang ni dia buka kelas Arab Mikro. Pejabat dia lah, office dia dekat Nilam Puri. Yang dekat dengan UM Nilam Puri dan dekat dengan Kias. Jadi dia ada buat kelas pengajian ilmu saraf hari Sabtu malam dan hari Ahad malam. Tapi dia mula pukul 10 sampai 11.30. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang berlapangan, bolehlah cari dalam Facebook Dr. Rosdi. Dr. Rosdi. Okey, baiklah. Kita boleh mula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita malam ni ialah Al-Mujarradu wal Mazidu. Okey, kita baca dulu. Yuqarriru ulama'ul arabiyyati anna al-fi'la la yaqillu an thalathati ahrufin asliyatin. Wa hina naqulu innal fi'la yatakawwanu min ahrufin asliyatin ma'nahu annahu la yumkinu an yakuna lil fi'li ma'nan idza saqata minhu harfun wahidun fi sighatil madhi. Baik. Tajuk kita malam ni ialah mujarrad wal mazid. Makna mujarradnya dan makna mazidnya apa dia? Okey, kita tengok makna mazid dulu. Okey, makna mazid ataupun terjemahanlah sekarang ni yang ustaz-ustazah kita guna, sepengetahuan saya, ialah kata kerja kata kerja berimbuhan. Al-mazid tu maknanya kata kerja tu ada tambah huruf kan. Jadi kita terjemahkan dengan kata kerja berimbuhan. Jadi al-mujarrad kata kerja tak berimbuhan lah, tak ada imbuhan. Okey. Itu terjemahan je lah. Cumanya setahu saya orang yang belajar bahasa Arab ni, dia akan guna istilah Arab lah. Mujarrad mazid. Mujarrad mazid tu dia akan tahu dah. Cumanya kalau dia nak terjemah tu, bolehlah kau ambil terjemahan tu.
Al-mazid kata kerja, al-fi'lul mazid contohnya, maksud kata kerja berimbuhan. Al-mujarrad kata kerja tak berimbuhan. Okey. Imbuhan-imbuhan tu apa maknanya? Penambahan penambahan huruf. Kalau bahasa Melayu kan apa yang tambah dekat depan, ke kat belakang dekat kan. Tu imbuhan kan. Maka maknanya konsep dia adalah tambah huruf. Okey, jadi yang ni tambah huruf juga. Jadi sebab tu dah ustaz-ustazah kita guna terjemahan tu. Okey. Baik. Apa maksud perenggan yang pertama? Dia kata yuqarriru ulama'ul arabiyyati. Ulama bahasa Arab, ulama bidang bahasa Arab telah menetapkan, yuqarrir ni dia tetapkan, dia dah sepakat lah, dia ada gazet dah, dia ada gazet dah, bahawa annal fi'la, al-fi'lu, la yaqillu an thalathati ahrufin asliyatin. Fi'il ni bilangan huruf dia la yaqillu an, tidak kurang dari thalathati ahrufin asliyatin, tidak kurang daripada 3 huruf yang asal. Kita boleh kurang daripada itu. Maknanya dia tak ada fi'il yang 2 huruf. Tak ada fi'il yang 2 huruf. Tapi kita tengok contohnya, kita kata apa? Ada kan? Apa contoh madda. Kita tengok madda tu 2 huruf. Dia tulis je 2 huruf. Tapi asalnya adalah 3 huruf sebab da tu ada tasydid. Okey. Jadi dia tidak kurang daripada 3 huruf. Tengok kalau ni belajar tengok penggunaan yaqillu an. La yaqillu an. La yaqillu an. Okey. Baik. Wahina naqulu innal fi'la yatakawwanu min ahrufin asliyatin. Dia kata, dan ketika kita kata, hina naqulu, ketika kita kata, innal fi'la yatakawwanu min ahrufin asliyatin, sesungguhnya fi'il itu terdiri daripada huruf asal. Okay. Apa maknanya? Apa maksudnya? Maknahu annahu la yumkinu an yakuna lil fi'li ma'nan idza saqata minhu harfun wahidun fi sighatil madhi. Okey. Ketika kita kata bahawa fi'il ni dia mesti terdiri daripada huruf yang asal. Maknanya apa? Maknanya la yumkinu an yakuna lil fi'li ma'nan. Fi'il tu tidak akan membawa makna, tidak akan ada makna untuk fi'il itu. Sekiranya apa? Idza saqata minhu, sekiranya jatuh, gugur, minhu daripada fi'il itu, minhu yakni minal fi'li itu, hu tu balik kepada al-fi'il tu. Apa yang jatuh? Harfun wahidun. Harfun tu fa'il kepada saqata tu. Kalau jatuh satu huruf, harfun wahidun, satu huruf fi sighatil madhi, ketika fi'il tu dalam bentuk fi'il madhi, tak? Kalau jatuh huruf tu maka dia tidak akan membawa makna. Itulah maksud dia, maknanya fi'il terdiri daripada huruf asal. Okey. Berapa? Okey, paling kurang 3. Okey, paling kurang 3. Baik, dia sebut huruf asal, apa maknanya? Maknanya kalaulah sekiranya jatuh satu huruf daripada yang asal tu, jatuh tu dalam bentuk apa? Ketika pembentukan fi'il madhi. Fi'il madhi. Maka dia kata fi'il itu tidak akan membawa makna. Ya betul lah, sebab fi'il ni dia paling kurang dia kena 3 huruf. Dan tiada yang, fi'il madhi lah maksud saya, dia mesti 3 huruf. So tiada yang 2 huruf. Maka kalau yang tiada yang 2 huruf, maknanya kalau lah kita kata fi'il, lepas tu dia 2 huruf, memang dia bukan fi'il lah, bahkan dia tidak membawa apa-apa makna. Okey. Baik, dia hurai. Dia hurai maksud, tengok. Dia kata fa iza qulna matalan kataba fa innahu la yadullu ala ma'nam ma illa bihadhihi al-ahruf ats-thalathati mujtami'atan. Tengok.
Dia kata fa iza qulna masalan kataba. Okey, kalau kita kata contohnya kataba. Kita ambil satu fi'il kataba. Kataba. Baik. Fa innahu la yadullu ala ma'na ma. Sungguhnya fi'il tu fa innahu tu balik pada kataba tu la yadullu ala ma'na ma. Dia tidak menunjukkan sebarang makna, tidak menunjukkan makna apa-apa pun. Ala ma'na ma, tidak menunjukkan ke atas makna apa-apa pun. Okey? Illa kecuali bihadhihi al-ahruf thalathati mujtami'atan. Kecuali dia mesti berhimpun 3 huruf tu. Maknanya kaf perlu ada bersama dengan ta, perlu ada bersama dengan ba. Dia bracket sekali 3 huruf tu, kataba, barulah dia membawa makna, iaitu telah menulis. Dia telah menulis. Kalau kata saja, kata, ba tak ada, dia tak ada makna. Kalau ta dengan ba saja, taba, tak ada makna juga. Kalau kaba, tak ada makna juga. Dia mesti mujtami'atan, dia mesti berhimpun 3 huruf tu. Okey. Wa nahnu la nastati'u an nahdhifa al-kafa aw at-ta'a aw al-ba'a. Dan kita tidak boleh nak buang, nak gugurkan, nak buang apa dia? Al-kaf, awil ta, awil ba. Kita tidak boleh nak buang mana-mana huruf antara 3 tu, tak boleh. Sebab kalau kita buang dia tidak akan membawa makna dan rosaklah fi'il tu. Okey. Amma, okey, ni ada isu lain pula. Okey, dia kata amma adapun tu, ni daripada sudut yang lain pula. Nah, okey. Dia kata amma idza qulna kataba aw iktataba aw istaktaba fa innana nastati'u an nahdhifa al-alifa min al-fi'li al-awwali wa alifal wasli watta'a minal fi'li tsani wa alifal wasli wassina watta'a minal fi'li tsalithi wa yabqa ma'a dhalika lil fi'li ma'nan. Okey. Baik. Kita katakan bahawa kataba contohnya, kita tak boleh nak buang salah satu daripada 3 huruf yang membentuk kataba tu. Baik. Tapi kalaulah kataba tu dia mari dalam sirah, tengok. Idza qulna kataba aw iktataba aw istaktaba. Di situ dia buat mari 3 contoh yang dia daripada asalnya daripada kataba. Yang pertama kataba, yang kedua iktataba, yang kedua istaktaba. Okey. 3 huruf ni tengok. Dia kata fa innana nastati'u an nahdhifal alifa minal fi'lil awwali. Dia kata kita boleh buang huruf alif daripada fi'il yang pertama. Fi'il yang pertama kataba. Boleh tak kalau kita nak buang alif tu? Boleh, tak ada masalah. Okey, tengok iktataba. Dia kata wa alifal wasli, maknanya an nahdhifa alifal wasli. Okey, waw tu wawul ataf tak? Wa alifal wasli, sebab tu kita baca alifa, tak baca alifu, tak baca alifi, sebab waw tu dia wawul ataf. So alifa tu dia ataf atas apa ni? Al alifa minal fi'lil awal yang jadi maf'ulun bih kepada nahdhifu. Wa alifal wasli, dan juga alif wasal, watta'a minal fi'li tsani, dan juga huruf ta daripada fi'il yang kedua. Fi'il yang kedua fi'il apa? Iktataba. Iktataba. Okey. Dia buang, kalau buang alif daripada iktataba tu, buang alif dan buang ta apa ni yang mula-mula tu. Ta hak mula-mula. Jadi 2 ta tu kan? Ada pula ta yang mula-mula, ta yang selepas kaf tu. Iktataba. Nah, kita buang alif, buang ta yang mula-mula tu. Okey, istaktaba dia kata wa alifal wasli wassina watta'a minal fi'li tsalithi. Dan alif wasal dan juga sin dan juga ta. Ada 3 huruf tu. Alif, sin, ta. Huruf tu huruf yang duduk di depan tu, yang 3 huruf berakhir sekali, berturut tu, yang berturut kat depan tu. Alif, sin dengan ta. Okey. Kalau buang tu macam mana? Dia kata boleh.
Innana nastati'u an nahdhifa. Boleh. Okey. Dan apabila kita buang, apa yang berlaku? Dia kata wa yabqa ma'a dzalika lil fi'li ma'nan. Okey, ma'nan tu fa'il kepada yabqa. Wa yabqa ma'a dzalika lil fi'li ma'nan. Ay yabqa ma'nan ma'a dzalika lil fi'li. Dzalika tu balik pada apa? Balik kepada proses, iaitu kita buang alif lah, buang apa semua tu. Okey, dia merujuk pada proses tu. Jadi kekal bersama-sama dengan proses yang kita buat kepada fi'il tu, apa yang kekal? Maknan. Jadi maknanya kataba, kalau kita buang alif tu, ada makna. Sebab apa? Sebab dia akan balik kepada kalimah asal dia, kataba. Iktataba, kita buang alif, kita buang ta yang pertama tu, sama juga, dia akan balik kepada makna dia yang pertama, iaitu kataba, makna asal dia. Istaktaba pun sama, kita buang alif, buang sin, buang ta pun dia akan balik kepada kataba juga. Okey, apa makna kataba? Kataba ni kalau rujuk pada kamu, maksud dia antaranya lah rasala, boleh? Rasala. Kataba rasala. Katabahu rasalahu. Rasalah ni maknanya kita tulis surat, kita hantar ke dia. Lepas tu dia tulis surat, dia hantar ke kita. Tak? Utus mengutus tak? Boleh. Antara makna dia lah. Iktataba. Iktataba ni maksud dia boleh mari dengan makna istaktaba. Istaktaba makna selepas tu boleh juga. Apa dia? Iaitu kita minta orang tulis untuk kita. Istaktaba dengan iktataba dia boleh mari dengan makna yang sama. Ataupun iktataba juga dia boleh mari dengan makna saling, tulis dengan saling kan. Macam dalam ayat Quran kan ada apa? Qalu asatirul awwalin naktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila, dalam surah Al-Furqan tu. Iktatabaha tu maksud dia orang kafir Quraisy kata Quran tu adalah asatirul awwalin, maknanya lembaran-lembaran cerita-cerita, dongeng-dongeng daripada orang-orang dulu, zaman dulu. Iktatabaha, Muhammad tu sebenarnya telah menyalinnya. Jadi iktatabah tu maknanya saling, boleh juga mari dengan makna tu. Dan dalam dari segi bahasa dalam ayat tu juga iktatabah tu boleh mari dengan makna ibtada'a, boleh juga. Okey. Iktatabah juga boleh mari dengan makna allama al-kitabah, boleh juga. Allama al-kitabah. Okey. Istaktabah ni bila dia ada dalam surah, bila ada alif, sin dengan tak kat depan tu, maka makna dia kita minta lah at-talaq, membawa makna at-talaq, minta. Okey, tu daripada segi makna perkataan yang tuan kita ni bawa lah. Cuma isu dalam perenggan ni kita kena faham gitulah. Dan ini sangat basic dan mudah kan. Maknanya kita orang yang belajar bahasa Arab contohnya, dia tahu dah kataba, iktataba dengan istaktaba tu adalah fi'il mazi. Dia ada huruf-huruf yang ditambah di situ. Maka apabila buang huruf yang ditambah tu, boleh tak? Makna jadi hilang makna ke? Tak. Makna tetap ada, tapi dia balik pada makna asal lah, kataba. Tapi bila bubuh alif, bubuh kaf tadi, bubuh sin tadi, dia membawa kepada makna lain lah. Okey, saya harap boleh faham maksud yang pengarang kita ni nak sampaikan melalui perenggan yang kedua. Okey. Sini masuk perenggan yang ketiga. Okey. Baik. Kita sekarang ni muka surat 26 dah. Okey, alhamdulillah. Okey. Fal hurufu kaf, ta, ba hiyal huruful asliyatu allati yatakawwanu minhal fi'lu kataba. Ammal huruful ukhra fatusamma hurufan zaidatan. Okey, apa maksud dia? Fal hurufu, maka huruf kaf, ta, ba, atas contoh-contoh yang tadi. Kataba, iktataba, istaktaba. Okey, huruf kaf, ta dengan ba yang ada dalam fi'il yang atas tadi tu, hiyal huruful asliyatu, dia merupakan huruf yang asal. Allati yatakawwanu minhal fi'lu, yang mana fi'il itu terbentuk daripadanya. Ataupun huruf-huruf asal itulah yang membentuk fi'il itu. Samalah maksud dia. Okey, apa dia fi'il itu? Kataba. Okey. Ammal huruful ukhra, huruf-huruf yang selain daripada kaf, ta dan ba,
huruf tu dinamakan fatusamma, dinamakan dia hurufan zaidatan, huruf tambahan ataupun huruf imbuhan. Boleh juga. Yang dia tambah. Okey. Wa minal ma'lumi annaha la tuzadu i'tibatan. Dan kita semua tahu, okey, minal ma'lum maknanya diketahui umum. Kita semua tahu dah bahawa annaha la tuzadu i'tibatan. Kita baca la tuzadu i'tibatan sebab dia alif hamzah wasal dah. Okey, la tuzadu i'tibatan. Annaha la tuzadu i'tibatan. Annaha, ha tu balik kepada hurufan zaidatan tu. Kita tahu bahawa huruf-huruf tambahan tu, huruf-huruf imbuhan itu la tuzadu, tidak ditambah i'tibatan. Apa makna i'tibatan? I'tibatan ni dalam kamus maksud dia biduni sababin au illatin. Biduni sababin au illatin. Okay. Biduni sababin ataupun illatin. Maknanya pergi tambah alif pada ka taba, pergi tambah kaf dengan ta selagi pada iktataba, ataupun tambah alif sin dengan ta jadi istaktaba. Bukan tambah saja dak. Dah kata nak tambah je dak. Tapi ada sebab. Okey, dia kata bal tuzadu lituaddiya wadhaifa muayyanatan saufa na'ridu laha ba'da qalilin. Okey. Bahkan tuzadu ia ditambah, bahkan tuzadu ia ditambah huruf-huruf tadi tu lituaddiya, untuk dia menunaikan, dia ada misi dia, wazaifa muayyanatan, tugasan-tugasan yang tertentu. Dia ada tujuan dia, ada aghrab. Dia tidak saja-saja tambah, tidak. Okey. Saufa na'ridu laha, kami akan membentangkannya, kami akan membincangkannya, kami akan cerita pasal dia lah. Okey, selepas ni ba'da qalilin. Ba'da qalilin maknanya selepas ni lah, sekejap lagi. Sekejap lagi ya, ba'da qalilin. Okey. Boleh. Baik, jadi kita faham daripada perenggan ni bahawa penambahan huruf zaidah pada fi'il tu ia membawa tujuan-tujuan yang tertentu. Kita akan belajar lepas ni. Okey. Dan ditutup dia sambung lagi dengan wa hadhil mas'alatu laysat khassatan bil lughatil arabiyyati wahdaha bal hiya ma'rufatun fil lughatil urubiyyah fil lughatil urubiyyatil hayyati mathalan wa hiya awdahu ma takunu fil lughatil almaniyyati haitsu na'rifu aslan aw jazran muayyanan tuzadu alaihi ahrufun khassatun lituaddiya wadhaifa muhaddadatan. Tengok. Dia kata wa hadhil mas'alatu laysat khassatan bil lughatil arabiyyati wahdaha. Dia kata masalah ni, masalah apa? Inilah tambah huruf, membawa makna yang membawa penambahan huruf membawa kepada penambahan makna dah. Laisat khassatan bil lughatil arabiyyati wahdaha. Dia kata bukanlah satu perkara yang kita kata khusus kepada bahasa Arab sahaja. Bal hiya ma'rufatun fil lughati arabiyyah al hayyati mathalan. Bahkan dia ma'ruf. Ma'ruf maknanya diketahui, ada maknanya semua orang tahu, dia juga ada dalam bahasa Eropah. Uruba tu dia ambil daripada Europe. Okey, kalau kita cek perkataan Uruba ni, Dr. Abdul Ar-Rajihi dia tulis alif hamzah, waw, ra dengan ba lah. Tapi kalau kita Google, kalau kita cari dalam teks-teks Arab dan dalam kamus pun, kita akan tengok dia tambah waw satu lagi selepas ra tu. Tapi dia baca uruba juga. So kalau kita nak tulis nanti, kita nak tulis lagu ni pun boleh. Maknanya alif hamzah, waw, ra, ba, alif. Kalau tanya apa tulis gitu, kata sebab dalam kitab Dr. Abdul Ar-Rajihi dia tulis gitu. Ataupun kita nak ambil orang tulis ramai-ramai tu lah, dia tambah waw
selepas ra. Okey. Ala kulli hal benda tu mungkin khilaf dari segi tulisan tu. Sebab apa? Sebab kalimah ni dia bukan kalimah yang asal mari daripada bahasa Arab kan. Dia mari daripada perkataan bahasa Inggeris tu, Europe. Europe tu. Okey. Dia kata fenomena ni dia kata ada diketahui wujud di dalam bahasa Eropah al-hayyati matalan. Al-hayyah yang ada sekarang ni lah, yang hidup sekarang ni. Contohnya apa? Wahya awdahu ma takunu fil lughatil almaniyati. Dia benda ni dia jelas fenomena ni, zahirah ni dia ada dalam bahasa Jerman. Fil lughatil almaniyah. Bahasa Jerman, bahasa yang digunakan oleh Hitler dulu. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman tu kalau kita ngaji dalam linguistik tu adik-beradik dengan bahasa apa tu? Dia adik-beradik dengan bahasa Inggeris. Adik-beradik dengan bahasa Inggeris. Dia mari daripada juzur yang sama tu. Dia ingat saya kalau kita buat kajian lah, saja sebutlah, masa saya tahu lah kata ni. Kalau kita buat kajian perbandingan dalam bidang bahasa lah, linguistik, kalau kita nak kaji sesuatu fenomena dan katalah kita ambil satu fenomena A, zahirah A ni, lepas tu kita nak kaji dalam dua bahasa yang berbeza lah. Okey. Kita boleh panggil dirasah tu sama ada dirasah muqaranah ataupun dirasah taqabuliyah. Dirasah muqaranah ataupun dirasah taqabuliyah. Tapi yang membezakan, kita tak boleh main pandai-pandai pakai je. Okey, bila kita nak kaji je fenomena tu dalam dua bahasa yang berbeza, kita rasa nak tulis taqabuliyah, tulis taqabuliyah. Kita rasa nak tulis muqaranah, tulis muqaranah. Tak boleh. Dia kalau bahasa yang memang dia mari daripada juz yang sama, daripada kita kata toki dia dulu, kenyang dia dulu tu, dia asal situ bahasa tu. Contoh, lughah Almaniyah dengan lughah Inggerisiyah. Kalau kita tengok syajaratul lughat, pokok bahasa tu dia mari daripada kita kata daripada asal yang sama, maka kita kena kata dirasah muqaranah. Dirasah muqaranah. Tapi kalau kita nak kaji bahasa Arab dengan bahasa Melayu contohnya, bahasa Arab dengan bahasa Melayu, maka tajuk kajian kita tu kita kena tulis dirasah taqabuliyah. Kita ada tulis dirasah muqaranah. Itulah pengetahuan yang saya ada lah, maknanya masa belajar dulu. Ingat masa belajar dulu ustazah pesan kita. Saya ingat saya ambil satu subjek masa di UKM itu, masa master. Okay. Sebab bila saya buat ada satu kajian saya tu bahas lah. Bahas maknanya assignment lah. Saya nak banding di antara bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Maka kena tulis dirasah taqabuliyah. Tak boleh tulis dirasah muqaranah. Okey, tak apalah, tu maklumat sampingan dah. Saya amat tahu yang tu. Baik. Ala kulli hal, lughah Almaniyah. Okey. Haitsu na'rifu aslan au jazran. Okey. Sekejap. Okey, haitsu na'rifu aslan au jazran muayyanan. Okey, tuzadu alaihi ahrufun khassatun lituaddiya wadhaifa muhaddadatan. Okey, di mana kita tahu asal ataupun jazran ni kita terjemah dia sebenarnya lebih kurang dengan makna asal tu, iaitu akar lah, akar. Okey, akar tertentu yang mana ditambah ke atasnya huruf-huruf yang khas, khusus untuk membawa tujuan-tujuan yang tertentu. Samalah macam tadilah, dalam bahasa Arab tadi sama, maknanya tambah sebab ada tujuan. Maka dalam bahasa Jerman contohnya pun sama juga. Dia ada penambahan-penambahan dia ada imbuhan-imbuhan dia yang akan membawa makna lain. Okey, samalah juga dalam bahasa Melayu kita kan. Okey. So yang ni clear sini. Sudah ada masalah saya rasa sini. Maknanya tidak complicated. Okey. Kita pergi kepada muka surat seterusnya, muka surat 27. Okey. Dalam perenggan ni
Dia nak buat mari ta'rif. Buat mari ta'rif. Okey. Baik. Nak ngapa boleh lah. Wal fi'lu alladhi yatakawwanu min ahrufil asliyati faqat yusammihi as-sarfiyuna mujarradan wa yu'arrifunahu bi annahu kullu fi'lin hurufuhu asliyatun la tasqutu fi ahadit tasarifi illa li'illatin tasrifiyatin. Okey. Dia kata wal fi'lu alladhi yatakawwanu min ahrufil asliyati, dan fi'il yang terdiri daripada huruf-hurufnya yang asal faqat sahaja. Maknanya fi'il tu bila kita baca macam kata abang tadi kan huruf asal je. Faqat yusammihi as-sarfiyun. Ulama-ulama saraf menamakannya sebagai apa? Fi'il tu mujarrad. Mujarrad maknanya kata kerja tak berimbuhan tadi. Okey. Wa yu'arrifunahu bi annahu, mereka bagi ta'rif bi annahu kullu fi'lin hurufuhu asliyatun. Setiap fi'il huruf-hurufnya asal. Ni pelajar-pelajar saya ni yang belajar apa ni i'rab jumlah kan. Kullu fi'lin hurufuhu asliyatun tu khabar apa tu? Soalan mudah itu. Kullu fi'lin hurufuhu asliyatun. Khabar apa tu? Mana mubtada, mana khabar? Tu khabar jumlah ismiyah kan. Kullu fi'lin hurufuhu asliyatun. Tak? Kullu fi'lin tu mubtada, hurufuhu asliyatun tu khabar. Hurufuhu tu mubtada tsani tak? Asliyatun tu khabar dia, maka hurufuhu campur dengan asliyatun jadi khabar kepada kullu fi'lin. Betul tak? Ingat tak belajar sekolah dulu? So tak sepatutnya salah lah pelajar-pelajar kita kalau tahu i'rab tak sepatutnya salah lah baca tu. Tidak sepatutnya takut nak baca situ, takut salah. Sebab tu nampak dah boleh praktik benda belajar dulu kan, boleh ingat selalu tu. Kalau maklumat sabiqah tu ada dalam kepala, kalau pelajar-pelajar kita di sekolah kan contohnya, di universiti tu kalau baca kitab tu dia boleh tekan lalu bagi tu. Sebab situ tu nampak jelas kan, dia belajar dulu khabar jumlah ismiyah kan. Kullu fi'lin hurufuhu asliyatun. Okey. Setiap fi'il yang hurufnya adalah asal, la tasqutu fi ahadit tasarifi illa li'illatin tasrifiyah. Dan dia tidak jatuh. Tidak jatuh. Tidak jatuh apa tu? Tidak jatuh huruf dia tu. Fi ahadit tasarifi, maksud dia dalam mana-mana tasrif dia. Bila kita tasrifkan fi'il tu dia tidak jatuh. Kecuali li'illatin tasrifiyah. Kalau dia nak jatuh pun dia jatuh tu pun sebab illah tasrifiyah. Contoh ginilah perkataan qada. Qada kita tahu qaf ba dengan alif maksurah. Qada yaqdi. Tidak, kita tasrifkan dia qada yaqdi. Fi'il madhi qada, fi'il mudhari' dia yaqdi. Fi'il amal dia bila fi'il amal dia kita buang kan, kita buang ya tu kan. Qada yaqdi kita buang ya tu. Maka kita kata tu maksud dia ya tu jatuh tu. Maka situ tu ya tu jatuh. Boleh tak ya tu jatuh tu? Tu fi'il tu huruf asal tu tak, sepatutnya tak boleh jatuh ya tu. Boleh situ, tak ada masalah. Kita nak buang. Sebab apa? Sebab dia jatuh itu sebab illah tasrifiyah. Sebab illah tasrifiyah. Sebab illah ni sebab sebab. Illah ni dia ada dua makna kan. Kalau kita tengok makna perkataan illatun, illah ni sebenarnya dia ada 45 makna. Tapi makna yang masyhur dia adalah satu, sakit. Tak? Bila kita kata huruf wa illah. Huruf illah tu huruf sakit kan. Tu illah maksud dia sakit. Ada selagi maksud illah ialah sabab. Sabab. Jadi illah sini maksud dia sabab. So illa li'illatin tasrifiyah. Apa maksud illah tasrifiyah? Sebab yang berkait dengan hukum hakam ilmu saraf. Itu illah tasrifiyah. Sebab yang berkait dengan hukum hakam ilmu saraf. Ada soalan situ, nanti saya akan jawab lepas ni dah.
Okey, bila sebut pasal illah ni kan, kalau kita belajar, dia illah ni dia ada illah tasrifiyah, lepas tu selagi dia ada illah nahwiyah. Illah tasrifiyah dengan illah nahwiyah. Tak. Illah nahwiyah ni adalah illah sebab. Sebab yang berkait dengan hukum hakam ilmu nahwu. So apabila di sana ada illah yang berkait dengan hukum hakam. Okey tadi. Oleh kerana ilmu nahwu dengan ilmu saraf ni dia berbeza. Kita tahu dah kan? Dia berbeza dari segi dia punya maudhu' dia kan. Okey, kita berbeza. Hak ni cara pasal biniyatil kalimah. Hak ni pula cara pasal apa ni i'rab, bina, tak? Jumlah sebagainya kan. Okey. Maka apabila dia punya maudhu' dia tu pun berbeza, maka dia punya illah dia pun berbeza. Sebab tu dia ada illah tasrifiyah dengan illah nahwiyah. Cumanya mungkin ulama zaman dulu, zaman awal-awal dulu, kita perasan kalau kita baca dalam sejarah nahwu, ada di kalangan ulama kita ni yang mengarang kitab contohnya Ilalun Nahwi. Ilalun Nahwi. Tak. Jadi kalau kita baca sejarah saya ingat saya lah. Antara ulama yang dia cakna sangat kepada benda ni, ulama yang ada dua orang ulama yang mana pengkaji ni menisbahkan siapa yang mula-mula sekali cakna ataupun cara ataupun kita kata ambil perhatian pasal illah ni. Illatun nahwi, ilalin nahwi ni. Ada. Iaitu dua orang, satu ada yang kata orang mula-mula sekali yang cakna, yang ambil berat, yang ihtimam pasal benda ni ialah Abu Ishaq Al-Hadrami. Abu Ishaq Al-Hadrami. Ada yang kata Abul Ala. Ada yang kata Abul Ala. Okey, jadi dua orang ni dia tabaqah siapa? Dia tabaqah tok guru kepada Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Dia ni orang yang Abu Amru ibn al-Ala. Abu Amru ibn al-Ala. Okey, dia ni dengan Abu Ishaq Al-Hadrami tadi tu, dia level tabaqah yang atas pada Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Ada riwayat-riwayat yang mari pada kita menunjukkan mereka ni memang dia cakna sangat benda ni. Sehingga kan ada diriwayatkan debat yang berlaku, maknanya bukan debat, maknanya perbincangan lah, soal jawab lah. Okey, yang berlaku di antara Abu Ishaq dengan Farasdak contohnya. Abu Ishaq ni dia sezaman dengan Farasdak. Kita tahu kan Farasdak tu seorang penyair zaman Umawi kan, yang masyhur kan. Kalau orang belajar syair, belajar adab, mesti akan belajar pasal syair dia kan, akan jumpa dengan contoh-contoh dalam kitab adab dan sebagainya daripada yang diambil daripada qasidah dia dan sebagainya. Abu Ishaq pernah dia berbincang dengan Farasdak, sebab bila Farasdak baca je dia query, dia apa baca lagu ni, apa baca marfu' tak baca mansub. Dia berlakulah soal jawab dia tu. Sebab penyair pun dia punya ilmu nahwu sorah dia pun hebat juga kan. Ni ulama, ni penyair, dia saya debat, dia duduk bincang sama-sama dia tu. Okey. Sama juga dengan Abu Amru ibn al-Ala. Tetapi orang yang kita kata kita kata apa? Dia nilah kata tadi tok guru, peringkat tok guru tu mungkin dia peringkat permulaan, tapi orang yang kita kata mentaqaidkan dia yang mentaqaidkan dia di peringkat awal, dan dia buat buku dan terkenal lah dia tu memang ada saham dia yang sangat besar dalam Ilalin Nahwi ni pada peringkat awal, atau ada orang lain lah, iaitu Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Cumanya buku dia tu memang tak sampai ke kita. Okey. Dan ulama selepas dia, kalau kita tengok, dia banyak buat tajuk dia memang direct. Ilalun Nahwi. Artinya kutruk ni ulama nahwu yang level selepas pada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kutruk. Okey. Ramai. Okey. Tetapi hak yang paling awal sekali sampai ke kita adalah buku Ilalun Nahwi karangan Az-Zajjaji. Zajjaj tu apa? Zajjaj ni tukang kaca dak. Kerja dia ulama tu kerja dia
libat dengan apa ni? Kaca, cumi itulah, kaca itu cumi. Maka gelar pada dia Az-Zajjaji. Okey. Dan buku dia tu ditahqiq oleh Dr. Mazin Al-Mubarak tahun 1959. So tu buku yang pertama sekali yang sampai pada kita, yang ulama tulis. Banyak lah sebenarnya, kalau tengok kalau kita baca pasal ni, dia memang banyak buku-buku tu sebelum Az-Zajjaji tu, tapi tak sampai pada kita. Bahkan ada juga orang yang selepas Az-Zajjaji pun tak sampai pada kita. Tak ada lagi makhluk. Mungkin sekarang ni ada makhluk tak, tapi orang tak tahqiq lagi kot. Ataupun ada di library mana, Allah A'lam lah, di Leiden ke kat mana-mana, tak tahu tak, orang tak tahqiq, tak buat publik lagi. So paling awal adalah karangan Az-Zajjaji. Okay? Selepas tu mari lagi ada yang ditahqiq pada tahun 1980-an oleh ulama-ulama lain. Ada satu buku tu ditahqiq oleh 2-3 orang. Okey, tak apalah. Cuma saya nak ceritanya, itu sejarah dia nak ceritanya, okey. Illah pada peringkat tu, illah sarfiyah dengan nahwiyah tu mungkin dia gabung sekali kan. Tapi kita peringkat sekarang ni, kita tengok illah tu, okey, kita ada illah tasrifiyah dan kita ada illah nahwiyah. Ni tengok daripada sudut saraf. Bila tengok daripada sudut saraf, maka dia akan merujuk kepada biniyatul kalimah. Kalau kita tengok kepada sudut nahwu, maka tu hak yang berkait dengan mu'rab, mabni, jumlah, kedudukan kalimah dan sebagainya lah. So dia ada hukum hakam dia yang tertentu. So sekiranya dia tu berlaku perubahan, pengguguran kalimah dan sebagainya kerana balik kepada illah tasrifiyah tu, maka yang tu tak ada masalah, boleh. Dalam konteks ni maknanya fi'il mujarrad, okey, ada juga huruf dia yang gugur, tapi huruf dia yang gugur tu adalah kerana illah sarfiyah. Okey. Yang ni takrif dia panjang kan. Okey. Dalam setengah buku yang mudah lah, buku kita kata buku yang basic, mungkin takrif dia separuh je. Dia tak akan cerita pasal illah tasrifiyah tu. Mungkin maknanya tengok atas level dan peringkat lah. Okey. Sebab kalau kita buka setengah buku, dia akan sebut, okey, contohnya dia ambil bi annahu kullu fi'lin hurufuhu asliyatun. Setakat tu je. Setakat tu saja. Okey tak? Okey. Baik. Saya nak balik pada soalan saya tertengok saat ni, soalan daripada Ustaz Saif. Okey, apa i'rab kullu fi'lin hurufuhu asliyatun. Okey, i'rab dia kita kena ambil daripada bi annahu tu. Wa yu'arrifunahu bi annahu, hu tu balik kepada fi'il mujarrad. Jadi kullu fi'lin hurufuhu asliyah. So kullu fi'lin hurufuhu asliyah tu adalah khabar kepada anna. Okey, boleh Saif? Baik. Kalau ada cuba tengok betul kan? Kalau ada tu boleh kita bincang. Okey. Yang saya nampak sini jelasnya gitulah. Okey. Kalau atas kutu tu bukannya khabar dia semua, dia tu sifat yang selepas itu. Okey. Sifat ataupun hal kan? Okey, kena tengok betul dah. Okey. I'rab ni dia kena tengok betul. Tapi waktu saya nampak jelas itu bi annahu bi anna al-fi'l al-mujarrad, okey, kullu fi'lin hurufuhu asliyah. Okey. Baik. Okey, kita tengok peringkat yang kedua. Ammal fi'lul akharu fayusammunahu mazidan wa huwa kullu fi'lin zida ala hurufihil asliyati harfun yasqutu fi ba'di tasarifil fi'li li ghairi illatin tasrifiyatin aw harfani aw thalathatu ahrufin. Okey. Sini kita baca gini. Okey. Ammal fi'lul akharu fayusammaunahu, okey, fayusammunahu, okey, mazidan. Ammal fi'lul akharu, okey, fayusammaunahu, okey, fayusammaunahu mazidan, okey,
wa huwa kullu fi'lin zida ala hurufihi al-asliyati harfun. Okey, baik. Harfun. Lepas tu kita tengok selepas harfun tu kita lompat dulu. Jadi kita lompat harfani au thalathatu ahrufin. Gitu dulu. Barulah balik pada yaskutu fi ba'di tasarifil fi'li li ghairi illatin tasrifiyah. Okey. Nampak? Okey. Jadi maksud dia fi'il yang selagi, fi'il selagi tu maknanya fi'il apa? Fi'il mazid tu lah. Fi'il mazid lah. Okey. Tadi fi'il mujarrad. So al-fi'lul akhar tu fi'il selagi. Maknanya fi'il mazid tu. Okey. Fa yusammaunahu mazidan. Kenapa dinamakan dia fi'il mazid? Okey. Wa huwa fi'il selagi itu mereka menamakannya sebagai fi'il mazid. Okey. Apa dia takrif dia? Tu. Kullu fi'lin, setiap fi'il zida ala hurufihil asliyati, yang ditambah di atas huruf dia yang asal, harfun. Okey, satu huruf. Ataupun harfani, dua huruf. Au thalathatu ahrufin, atau tiga huruf. So daripada takrif ni, okey, kita tahulah bahawa boleh tambah satu huruf, atau tambah dua huruf, atau tambah tiga huruf. Nampak? So ada tiga dah. Tiga dah. Tambah lagi satu, dia akan jadi 4. Kalau dia tambah 2, dia akan jadi 5. Kalau dia tambah 3, dia akan jadi 6. So daripada takrif ni kita nampak dah, yang fi'il tu dia paling banyak berapa huruf? 6. 6 dah. Okey. Kita faham dah, kita nampak sini daripada takrif kan? Harfun au harfani au thalathatu ahruf. Okey, faham tu dulu. Lepas ni saya akan cerita yaskutu fi ba'di tasarifil fi'li. Sebab dalam setengah buku dia buang ayat yaskutu fi ba'di tasarifil fi'li li ghairi illatin tasrifiyah. Okey. Apa ni? Dia akan ada mari takrif dia ialah kullu fi'lin zida ala hurufihil asliyati harfun au harfani au thalathatu ahruf. Dah. Okey. Ada soalan lagi tu daripada Ustaz saya, tapi saya akan jawab ni. Cuma saya nak cerita sekarang ni yaskutu fi ba'di tasarifil fi'li. Okey. Li ghairi illatin tasrifiyah. Dia gini. Huruf ni, huruf zaidah ni, okey. Dia boleh jatuh dalam sebahagian daripada tasrif fi'il tu. Okey, dan dia jatuh tu dia tu pula adalah bukan sebab illah. Jatuh dia tu dia panggil illah ghairi tasrifiyah. Okey, jatuh dia tu. Okey. Contoh dia ginilah, sini nak faham gini. Okey. Contoh kan fi'il kan dia ada banyak tasrif kan? Contoh kita ambil fi'il nasara kita ambil. Okey, nasara. Okey. Kita tasrihkan dia, selain daripada kita tasrih dia fi'il madhi mudhari' amal, kita boleh tasrihkan dia juga jadi contohnya isim fa'il. Ya? Isim fa'il. Ya. Daripada nasara dia akan jadi nasirun. So kita tambah situ, ketika kita mentasrihkan fi'il tu jadi dia isim fa'il, kita pun tambah dia alif situ kan. Maka dia pun jadilah nasirun. So kita tambah dia alif. Okey. Baik. Tetapi apabila kita tukar tasrih dia, kepada mamsurun contohnya. Mamsurun. Okey. Maka gugur dah alif tu. Dia mari hak lain pula, dia mari waw pula dengan mim pula. Kita tambahkan. Mim dengan waw memang daripada huruf tambahan. Sa'altumuniha tu kan, masyhur tu. Okey. Jadi nampak tak? Dia ada dalam nasir tapi dia jatuh dalam mansur contohnya. Okey. Maka hak kini ni okey ulama kata dia panggil illah ghair tasrifiyah. Ghair illah tasrifiyah. Itu panggil illah tasrifiyah tu. Tidak tu. Dia panggil illah tasrifiyah. Okey. Itu maksud apa ni? Yaskutu fi ba'di tasarifil fi'li li ghairi illah tasrifiyah. Okey. Boleh. Okey,
Baik, saya cuba tengok komen sini dulu. Okey, soalan saya patut daripada Ustaz Maslizan ya. Saya baca apa tadi? Saya baca yusammaunahu ke yusammunahu. Okey. Kita pun kadang-kadang keliru apa ni kalau fi'il yang apa ni? Fi'il yang jenis macam ginilah. Sama yusammi. Bila dia mari dengan musanna, dia mari dengan jamak tu. Okey. Yusammunahu yusammunahu yusammunahu. Tadi saya baca yusammaunahu okey, hampir salah satu. Fa yusammunahu saya ingat benda ni, saya ingat yang PFN yang macam ni tak. Saya suka sangat bila saya baca apa ni kisah Nabi Musa dengan tukang sihir yang dalam Quran tu, yang ulku dengan alqau dengan ulku apa semua tu kan. Maksud saya ni contoh-contoh dalam Quran tu dia membantu kita untuk kita ingat kita ingat contoh-contoh fi'il yang illah ni. Ni pengalaman saya sendiri ni ya. Okey, masa belajar dulu ke, bahkan even masa mengajar ni pun kadang-kadang terlupa kita jelah dia apabila fi'il mu'tal gitu, bila contoh tadilah sama yusammi kan, bila dalam bentuk jamak fi'il mudhari' dia, kalau fi'il amal dia guna, kadang-kadang benda tu lah kita jadi keliru. So apabila ada kalimah-kalimah ni dalam Quran, itulah yang akan banyak membantu kita untuk bagi betul lah yang kita sebut tu okey. Okey, tak apa. So yusammaunahu okey. Yusammaunahu ke yusammunahu ke yusammaunahu. Ustaz Fauzi, tolong clarify. Tulis kod Melayu. Okey. Okey. Ni soalan daripada saya. Okay? Saya tengok sekejap. Okey, dia kata sebagai pelajar yang baru kenal dan belajar bahasa Arab, okey, apakah cara yang sesuai atau boleh dikatakan mudahlah untuk bezakan atau kenal pasti fi'il itu mujarrad atau mazi? Macam mana? Macam mana soalan saya? Cara yang sesuai untuk kita bezakan atau kita nak kenal pastilah fi'il itu mujarrad ke atau mazi. Susah juga ni nak jawab tak? Kena mikir dulu saya nanti ustaz mikir dah sambil-sambil. Nanti ustaz balik semula kat kan. Okey. Kalau ustaz tak nampak lagi idea dia, nanti ustaz jawab minggu depan dah. Tapi kalau ada sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita pun ramai ni yang online tu, kalau boleh nak tulis jawapan pada soalan saya pun nak share pun boleh. Okey, tak ada masalah. Sebab benda ni kadang dia balik kepada pengalaman kita kan, kalau kita mengajar lama kan, kita tak apalah. Kita guna cara gini, student kita tak berapa tahu. Guna gini, kurang sikit. Guna gini, lebih sikit. Daripada besar pengalaman kita tu, kita nampak, mungkin cara gini yang lebih. Okay, baik. Okay, mungkin saya tanya ni sebab dia pun sekarang ni mengajar juga ni. Okey. Baik. Okey. Okey, Ustaz Fauzi tolong clarify situ. Okey, yusammunahu yusammunahu. Okey, yusammunahu. Saya pun kadang jadi keliru. Okey. Baik. Ustaz Khairul kata boleh tak terang tentang dirasah taqabuliyah dengan muqaranah. InsyaAllah lepas ni sikit bila kita habis sikit lagi saya baca, saya akan sebut balik yang saya ingat saya lah, sepengetahuan saya pasal benda ni. Okey. Baik. Okey. So sini clear tadi pasal illah tasrifiyah dengan illah ghair tasrifiyah. Okey. Ala kulli hal, maka itulah ta'rif dia kalau kita nak ngapa. Okey, fi'il mujarrad ni adalah kullu fi'lin hurufuhu asliyah.
Jadi pula kullu fi'lin zida ala hurufihil asliyah harfun au harfani au thalathatu ahruf. Tu hak yang tarif yang simple lah, okey, yang simple. Yang kalau kita tak boleh sebut apa ni tasqutu yasqutu tu. Okey. Baik. Yang seterusnya, okey, wal fi'lul mujarradu qismani thulathiyun rubaiyun. Wal mazidu aidan qismani mazidu thulathi wa mazidu rubai. Okey. Jadi fi'il mujarrad ni ada dua, satu thulathi dan rubai. Baik. Kadang-kadang thulathi ni kita tidak perlu dah sebut thulathi mujarrad, tak payah dah. Sebab dia memang dah dipahami dah. Apa ni kita bila sulasi tu dia memang mujarrad dah. Okey. Jadi kita tak payah sebutlah. Kalau kita sebut pun tak salah. Tapi tak sebut tu pun kira okey cukup dah. Okey. Tapi rubai ni, kalau rubai tu mujarrad kita kena sebut ar-rubai al-mujarrad. Sebab apa? Sebab dia ada yang apa ni rubai mazid tu ada. Ataupun apa ni mazid rubai. Maksudnya gini. Contoh kita ambil gini. Contohnya kita tengok 4 huruf kan. Akhraja contoh kita tengok akhraja. Okey. Kalau tengok akhraja tu memanglah dia 4 huruf kan? Dia rubai tu, dia 4 huruf tu. Tak, dia rubai. Tapi walaupun dia rubai tapi dia tu bukannya rubai mujarrad tu. Bukan rubai mujarrad sebab dia tu memang dah mazid sulasi dah tu. Mazid sulasi dia memang dah jadi apa ni fi'il rubai yang dia ada huruf apa? Ada huruf tambahan dah, huruf mazid dah. Dia tu sebenarnya mazidus sulasi biharfin tu. Fi'il sulasi yang dia tambah satu huruf. Nampak tak? Kalau mazid rubai dia fi'il rubai yang ditambah huruf lagi dah. Tapi kalau mazid sulasi dia tambah sulasi yang ditambah satu huruf. Maka dia jadi rubai mazid. Apa dah? Okey. Poin saya nak bagi tahunya, okey, adalah kalau kita nak sebut apa ni fi'il rubai mujarrad, kita tulislah ar-rubai al-mujarrad. Okey. Tapi kalau kita tu sulasi, kita tak payah sebut dah sulasi mujarrad tu sebab dia memang dah mujarrad dah. Baik. Tak apa. Kita tengok al-mujarrad at-thulathi sikitlah. Oops. Mana dia punya tu dia? Sorry. Push down. Okay. Okay. Al-mujarrad ats-tsulathi. Okay. Idza nazarna ila al-mujarrad ats-tsulathi fi sighatil madi wajadna lahu thalathata awzanin. Okay. Wajadna lahu thalathata awzanin. وذلك لأن فاءه متحركة بالفتح دائما ولأن لامه متحركة بالفتح دائما كذلك وتبقى عينه التي تتحرك بالفتح أو الضم أو الكسر. Tengok. Dia kata idza nazarna ila al-mujarrad ats-tsulathi. Kalau kita tengok kepada mujarrad sulasi, okey? Sulasi 3 huruf tu kan. Okey. Fi sighatil madi, kita tengok dia ketika mana? Ketika dia dalam bentuk dia fi'il madi dia. Ketika bentuk dia fi'il madi, kita tengok perhati kita akan dapati apa? Wajadna lahu, kita akan dapati dia ada berapa wazan? Thalathata auzan. Dia akan ada 3 wazan. Okey. Dia pun bagi illah sebab kenapa 3 wazan tu? Kenapa? Daripada segi apa ni kita kata logik dia tu. Apa dia ada 3 wazan tu? Tengok dia kata wadzalika li anna fa'ahu mutaharrikatun bil fathi daiman. Tengok ni. Ni fakta fakta. Maknanya fi'il madhi dia ketika dia sirah apa ni bukan mabniyun lil majhul lah, mabniyun lil ma'lum Okey, dia akan bagi atas mutaharrikatun bil fathi daiman. Dia bagi atas semua. Okey, baik. Daiman tu semua lah kan? Okey. Wali anna lamahu mutaharrikatun bil fathi daiman. Lam dia pun juga akan bagi atas semua juga. Mana fa dengan la tu memang akan bagi atas semua.
fa'la, bagi atas ta'mur. Okey. Tak nafilah la tu dia akan berubah kalau dia masuk dalam ayat dia ada amil sebelum dia ke apa semua tu bab lain Tapi nak kata hak asal dia akan fa tu bagi atas, lam tu bagi atas. Okey. Waktu tu memang tak goget dah tu. Waktu tu memang tak berubah dah tu. Waktu tu. Okey. Jadi hak mana hak berubah? Hak berubahnya adalah ain. Wa tabqa ainuhu allati tataharraku bil fathi aw dhammi aw bil kasri. Okey, ain tu yang akan sama ada dia akan bagi atas, dia akan bagi depan ataupun dia bagi bawah. So ada 3 baris kan? Maka dengan sebab itulah fi'il mujarrad sulasi ni, fi'il sulasi mujarrad ni dia hanya ada ketika dia madi dia ada 3 wazan saja. Nampak? Dia punya logik dia tu kan? Sebab dia ada fa dengan la tu memang dia akan rigid dia tu. Dia akan duduk situ tak berubah dah. Maka hak yang berubahnya sama ada a ataupun u ataupun i. Okey. Kita tengok dia susunan dia akan sebut fathah dulu, lepas tu dhammah, lepas tu kasrah. Dia susun ni ikut kepada kekuatan apa ni? Kekuatan dia punya level dia punya ranking. Dia punya ranking baris tu. Ranking ni tak boleh abal ni sebab ranking ni nanti dia akan ada kesan dalam al-i'lal wal ibdal. Dia ada kesan nanti. Kalau kita belajar bab i'lal tak? Okey, tak apa. Jadi A-U-I bil fathi aw dhammi aw bil kasri. A-U-I. So kan ada fa'ala, fa'ula dengan fa'ila. Ingat ni. Sebab lepas ni dia akan sebut pula hak gabung dengan mudhari' pula. Okey. Kita kena clear dulu hak yang mati tu dia ada 3 je. A-U-I. Okey, hak depan fa dengan la tu tak berubah tu logik dia. Okey, contoh dia nasara karuma dengan fariha. Nasara karuma fariha. Nasara menolong, membantu, karuma tu mulia, fariha tu suka ataupun gembira kan, gembira tu fariha kan. Okey. Baik. Itu clear Bila kita tengok dia bergabung dengan fi'il mudhari'. Okey. Dia kata amma idza nazarna. Okey. Kita dah lebih 10.30 tapi kita ambil masa sikit sebab kita nak perhabiskan yang ada sikit je. Okey. Amma idza nazarna ila sighatil madi ma'al mudhari'i fa innana najidu lahu auzanan sittatan. Dia kata kalau kita tengok fi'il madi ni sekali dengan fi'il mudhari', maknanya kita gabung madi mudhari'. Okey, maka kita akan dapati untuk fi'il ni, untuk fi'il madi sekali dengan mudhari' ni dia ada 6 auzanan sittah. Okey. Yufidu fi syarhi hasarfiyuna mimma la yahummuna fi hadha ad-dars at-tatbiqi. Okey, afadha yufidu fi syarhi hasarfiyun, maknanya ada ulama-ulama sarah sebelum ni dia hurai detail panjang ni. Kita pasal macam mana boleh jadi nang ni. Tapi dia kata mimma la yahummuna fi hadha ad-dars at-tatbiqi. Okey, benda tu termasuk dalam perkara yang pada kita tidak penting lah. Dan kita nampak benda tu tidak penting. Okey. Dalam fidar si tatbiki, sebab buku ni dibuat untuk tatbik. Maka dia tengok daripada sudut tatbik, uraian yang panjang lebar oleh ulama sarah itu tidak berapa penting lah bagi pengarang ni. Okey. Zalika li anna hadhihi al-auzana kullaha sama'iyatun. Okey. Ini adalah kerana wazan-wazan ini semuanya adalah sama'i. Kita sebut sama'i saya tak pasti. Sima'i tu saya ada juga dengar orang sebut sima'i. Tapi cek dalam kamus semua dah boleh ke tidak. Sebab masa saya belajar dulu memang ustaz saya sebut memang sama'i, kita sebut sima'i. Sima'i sebut sama'i, as-sama'. Saya tahu lah, cek balik dalam kamus, saya pun tak teringat dan cek. Boleh tak baca sima'i Okey. Tapi saya confirm memang sama'i itu betul. Okey. وذلك لأن هذه الأوزان كلها سماعية. Semua tu sama'i. Sama'i ni apa? Dilawan kepada qiyasi. Sebab dia kata aila tambani ala qiyasin muayyanin. Dia tidak dibina di atas qiyas yang tertentu. Okey. Memang kita dengar daripada orang Arab tu memang gitu dah. Memang gitu dah. Okey. Wa naktafi bi idrajiha.
Okey, wa naktafi bi idrajiha 'ala an-nahwi tali. Dan cukup dengan kita gabungkan dia, idraj ni maksud dia idkhal. Cukup dengan kita gabung dia tu dengan bentuk yang berikutlah, dengan contoh yang berikut ni. Okey, idraj ni maksudnya idkhal. Okey, kita dhamma dah. Dhammana kita gabung lah dah. Okay. So bila dia gabung tu fi'il madhi dengan fi'il mudhari' tu, maka dia akan melahirkan, mentubikkan yang ni. Okey. Okey, ni okey. Ni kan orang yang belajar saraf memang tak kira lah kita besar ke kita kecil ke, belajarlah mana-mana pun. Ni lah hak basic sekali ni, hak 6 yang kita kena ingat ya. Memang akan belajar yang ni. Di sekolah, di mana-mana, di universiti kalau belajar saraf semula start daripada awal. Hak ni lah. Okey. 6 ni lah. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu dengan fa'ila yaf'ilu. Yang mana dia telah pun disusun oleh ulama kita ikut ranking dia. Dah ikut ranking. Okay. Cuma sininya kita boleh tengok pada contoh dia. Contoh sini. Sebab Dr. Abdul Ar-Rajihi tu buat mari contoh-contoh fi'il yang ada huruf illah tu kan. Fi'il yang ada huruf illah tu, okey, dia masuk duduk dalam grup mana? Dalam contoh ni kita boleh tengok. Contoh, madda yamuddu, qala yaqulu dengan da'a yad'u tu sebenarnya dia duduk dalam grup fa'ala yaf'ulu. Okey. Contoh kalau kita ambil qala yaqulu, okey, qala yaqulu dak. Qala yaqulu alif tu kan asal dia waw kan? Okey. So bagi asal baris dia tu sebelum dia tukar jadi qala tu adalah qawala. Okey. Qawala, kemudian yaqwulu. Qawala yaqwulu. Okey. Sebab dia duduk dalam grup fa'ala yaf'ulu, maka dia qawala yaqwulu. Tapi wa tu dia bertukar jadi alif. Okey. Tapi kita belajar dah baru ni dalam tajuk sebelum ni, walaupun nampak zahir dia qala yaqulu, tapi wazan dia tu kita kena ikut asal dia fa'ala yaf'ulu. Jadi qala yaqulu kita kena kata wazan dia qawala yaqulu. Sebab situ dia berlaku i'lal dia. Okey. Tapi kalau berlaku al-qalbul makani ni kan, kita kena tengok kepada wazan dia tu pun kena berubah juga ikut kepada kedudukan huruf yang kita switch tu kan. Okey. Da'a yad'u. Da'a yad'u. Alif tu, alif maksurah tu, okey, asal dia adalah waw tu. Okey. Jadi sebelum kita bertukar kepada alif tu, asal dia adalah da'awa, asal dia da'awa. Okey, yad'u, ada da'awa yad'u asal dia. Kemudian dia jadi da'a yad'u tu. Okey, ada proses dia kan. Cumanya situ ingat tak yang minggu lepas ke saya sebut, lepas tu ada Ustaz Fauzi juga ada quote dari rujukan lain lah. Kenapa yang da'a tu kita tidak tulis alif tu alif dia tu dalam bentuk macam ya maksurah tu kan, ya bebek tu, kenapa kita tak tulis dal ain lepas tu kenapa kita tulis alif tegak gitu, bukannya alif maksurah? Sebab dia asal daripada waw. Tapi kalau qada kita tulis alif tu alif dalam bentuk maksurah, bukan dalam bentuk alif tegak tu. Sebab apa? Sebab dia berasal daripada ya kan. Disebut illah dia begitu. Okey. Baik. Kita baca je lah contoh-contoh ni dah. Okey, sebab kita dah lebih dah 10.30. Nanti minggu depan awal-awal tu saya akan ulang balik contoh-contohnya. Lebih detail. Saya akan cerita satu-satu asal-asal dia. Okey, sekarang ni kita ambil je. Contohnya apa lagi? Kita ambil fa'ila yaf'alu, contoh nombor 4 tu dah. Fa'ila yaf'alu. Okey, tengok. Sekarang ni saya nak fokus kalau fa'il yang sahih, tak ada masalah. Nasara yang suruh, daraba yadribu tu jelas kan? Tapi hak yang mungkin kita akan rasa keliru sikit, yang kita kena nengung mikir dulu adalah fa'il yang ada huruf illah tu. Khafa ya khafu. Kalau orang tanya apa wazan dia, kita kena mikir dulu kan. Jadi kalau kita dengar pada khafa ya khafu, okey, wazan dia fa'ila yaf'alu. Tapi kalau tanya dah buat jadi tu cerita sikit. Kena mikir dia, kena dengar dulu dah. Okey. Tapi kita tahu khafa ya khafu tu asal dia khafa tu alif tu asal dia daripada apa? Daripada waw ke daripada ya? Kita tengok pada masdar dia. Khafa ya khafu khauf.
Maka alif tu asal dia adalah waw. Maka khafa ni dia fa'ila, maka asal dia adalah khawifa. Dia khawifa. Khawifa wafu tu asal dia. Khawifa yakhwafu. So khawifa tu jadi khafa. Yakhwafu jadi yakhafu. Tapi wazan dia kekal. Fa'ila yaf'alu. Walaupun dia nyamar dan jadi khafa yakhafu, tapi orang boleh jujuk, boleh tahu lagi. Asalmu tu fa'ila yaf'alu. Dia berubah. Walaupun dia transform lah, tapi orang tahu lagi. Asal dia tu fa'ila yaf'alu. Okey, baqiya yabqa. Fa'ila yaf'alu. Okey, hal lain tu tak ada masalah. Wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu tu asal dia wa'ada yau'idu asal dia. Wa'ada yau'idu. Tapi dalam masa mudhari' tu dia ada dua waw tu, maka dia buang satu, maka jadilah dia ya'idu. Okey. Ba'a yabi'u asal dia baya'a yabi'u. Baya'a yabi'u. Okey, asal dia. Okey. Baik. Ala kulli hal, okey, kita berhenti sini malam ni. Kita ingatlah yang kita ni ada 6 wazan ni apabila gabung di antara madhi dan juga mudhari'. Cara nak ngapal tu masing-masing lah. Cara nak ngapal. Tak nafi benda ni kadang kita belajar banyak kali dah. Tapi gitulah. Ingat-ingat sebab nak PSL. Lepas PSL tu tak ingat. Tu masing-masing lah dah. Cara-cara strategi nak ngapal tu macam-macam dah. Saya ingat dulu saya ngapal, saya fokus pada ai tu. A'u, ai tak? Okey, a'a lah tak? Okey, tapi tu susah juga. Ada cara lepas tu rasa itu sikit kita ambil apa? Kita ambil apa ni contoh lalu. Kita ambil contoh tu, kita ambil nasara. Yang tu kita ambil daraba. Yang tu kita ambil fataha. Yang tu kita ambil fariha. Yang tu kita ambil karuma. Lepas tu yang tu kita ambil hasibah. Tengah apa contoh. Lepas tu kita buatlah akronim apa-apa ke, insya-Allah kita akan ingatlah. Itu tip dah panduan kepada kalau ada pelajar-pelajar kita yang apa ni, yang mengikuti apa ni online kita ni. Okey. Baik, ada soalan saya cukup setakat tu. Okey, untuk teks ni cumanya nak tengok di apa ni, di bahagian komen ni saya nampak contoh sini dah, kita tengok satu-satu start daripada atas lagi lah. Okey. Okey, kita tengok yang Ustaz Fauzi tulis. Okey, jika huruf illah di akhir kalimah ketika fi'il mudhari' ya atau waw, maka ketika baris sebelum waw jamak kita baca baris dhammah. Okey, jadi sama yusammi yusammuna. Manakala bagi akhirnya huruf alif seperti yakhsha, maka baca fathah sebelum waw jamak. Yakhsha yakhshawna. Ini kaedah dia kan. Okay, Ustaz Fauzi ni memang mengajar ilmu sarah dikir daripada dulu lagi lah. Memang ilmu sarah ni Ustaz Fauzi masya-Allah dah. Okey, jadi ini kaedah dia dah. Okey, masing-masing boleh nanti baca apa kaedah ni. Jadi tadi yusammaunahu tadi, yusammunahu dah. Okey, yusammuna dah, yusammuna. Sebab dia apa? Sebab dia kata ketika fi'il mudhari' ya atau waw, maka ketika jika huruf illah di akhir kalimah ketika fi'il mudhari' ya atau waw, maka ketika baris sebelum waw jamak kita baca baris dhammah. Okey. Tapi kalau dia akhirnya huruf alif seperti yakhsha, kalau yakhsha tu kita baca yakhshawna. Tapi sebab dia yusammi, maka kita baca yusammuna. Ingatlah tu. Okey. Baik. Lepas tu okey. Ahmad pun ada juga situ, bagi info situ. Okey Ahmad. Okey, terima kasih. Lepas tu okey, Ustaz Haji Kamal sebut simai ya. Wallahu a'lam, sebab yang setahu saya ni kita baca samai. Okey, mungkin simai pun boleh juga ke Ustaz mungkin boleh dah. Okey, ni kita boleh rujuk dalam kamus semula lah. Okay. Samai. Okey, mungkin dua-dua boleh tak? Wallahu a'lam. Tapi Ustaz Fauzi quote situ as-sama'i fi istilahi ulama al-arabiyah khilaful qiyasi. As-sama'i kan. Situ bagi atas. Wa huwa ma lam tudkar lahu qa'idah kulliyah. Okey.
ikut samai. Okey, ala kuliah tak ada masalah. Kelas kita ni gitulah benda-benda yang kita apa ni kita sama-sama belajar kan, benda-benda yang saya tersalah ke, saya tak clear ke, kita boleh clear saja. Sebab sekarang ni apa ni nak mendapatkan maklumat apa semua tu kemudahan, kita boleh share. Okey, berbalik kepada soalan saya tu. Saya minta maaf lah nanti soalan saya tu nanti Ustaz akan cuba jawab pada minggu depan boleh? Macam mana cara tu? Macam mana cara tu? Apa ni kita Ustaz tak nafikan kalau sudah saya mengajar tu memang kadang-kadang tu kita kena cari sekali lagi pasal apa ni? Pasal kaedah yang terbaik lah. Kadang-kadang kaedah tu kita dapat melalui pengalaman kan, pengalaman kita dah guna dah banyak dah kaedah, tiba-tiba kita dapat satu ni, ni yang terbaik lah setakat ni kan. Okey, baik, Ustaz Khairul Akmal. Okey, baik, nak minta terang sekali lagi tentang dirasah taqabuliyah wa muqaranah. Okey, baik, saya nak nasihatkan supaya nanti apa ni benda maklumat ni boleh Google je, boleh je cari apa ni dalam internet kan. Okey, al-farqu baina dirasah muqaranah dirasah taqabuliyah. Cuma tadi bila saya sebut tadi perkataan apa ni, bila kita baca tadi pasal lurah almaniyah, saya pun teringat pasal poin itu, saya nak share lah. Okey. Iaitu kalau kita nak buat dirasah muqaranah ni di antara dua bahasa ni, kita kena pastikan yang bahasa tu dia mari daripada asal dia tu yang sama. Dia mari daripada punca dia yang sama, pecahan dia yang daripada juzur dia yang sama, asal dia yang sama. Okey. Sebab kita tahu bahasa di dunia ni kan dia di satu pokok besar dan dia ada banyak dia punya dahan dia. Okey. Ni dahan yang melahirkan ranting-ranting bahasa yang sebelah Eropah tu. Okey. Ni dahan yang melahirkan ranting-ranting sebelah Asia ni dah. Okey. Ni bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Melayu ni dengan jadi dia saya pun tak ingat dia punya apa ni kumpulan-kumpulan bahasa tu. Okey. Cumanya bila dia ada banyak dahan tu begitu. So kalaulah dahan yang sama lah kita kata mudah nak faham daripada dahan yang sama tu, kalau kita nak beza di antara ranting ni maka kita sebut dia muqaranah. Muqaranah. Tapi kalau kita nak beza di antara dua dahan, ranting ni dengan ranting tu, maka kita kena sebut dia taqabuliyah. Sebab dia secara direct apabila kita tengok je kajian tu disebut dirasah muqaranah. Dia buat kaji satu mena-mena dan dua bahasa yang berbeza, maka kita akan faham dah, ini bahasa ni memang dia mari daripada ini yang sama. Contoh, kalau dia buat kajian di antara bahasa Arab dengan bahasa ni apa? Bahasa kitab Taurat tu bahasa apa? Bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani ke? Tu dia mari daripada dahan yang sama. Sebab itulah kadang-kadang dia punya nahu dia, sistem nahu dia tu tak banyak beza. Tapi kalau bahasa Arab nak buat kajian dengan bahasa Melayu, tu dia akan buat jadi dirasah taqabuliyah. Okey. Kita okey, ada istilah ni apa ni? Bahasa Arab adalah di golongan bahasa semetik. Bukan untuk buat muqaranah. Okey. Saya pun tidak ingat dia punya istilah semetik apa semuanya, saya pun dah ingat lupa gitulah, ingat belajar dulu. Okey, ni orang yang bidang linguistik yang bidang linguistik dia kena tahu benda-benda gini. Okey. Saya ni banyaklah ke bidang balarah dengan nahwu dengan sorah lah. Sikit-sikit tu boleh lah. Okey. Okey, kita dah lebih kalau kira ni dalam 20 minit dah ni masa tambahan ni. Siapa ni? Mazid juga ni dah. Mazid juga ni. Kalau mujarrad kita setakat 10.30 lah, ni dah mazid dah ni. Tak tahu ni mazid salah satu ahruf kot. Okey, ala kulli hal, saya harap pelajaran kita pada malam ni jelas dan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kitab ni kita boleh faham. So, al-fadlu yarji'u ilaihi lah. Semoga Allah SWT sentiasa merahmati beliau dengan ilmu-ilmu yang beliau tinggal ni. Kita baca, kita faham, kita boleh sampaikan kepada pelajar-pelajar kita dan bila kita baca Quran tu kita tahu dan kita faham. So saya rasa cukup dah setakat tu malam ni. InsyaAllah minggu depan InsyaAllah kita sambung lagi jika diizinkan oleh Allah SWT.
benar. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa nak bagi tahu. Kopiah yang saya pakai ni adalah kopiah Kazakhstan. Mungkin nampak pelik dia punya lambang burung tu sengit sikit. Dia memang dekat tepi. Ni hadiah daripada Jabatan Mufti Kazakhstan ketika saya buat lawatan tahun 2017 dulu, lawatan akademik dulu. Okey. Adalah satu ni hadiah. Okey, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.